Assalamualaikum. Nama saya Ros Syafiqah binti Saad 282054. Okey, hari ini saya nak menceritakan berkenaan usul fiqh. Apa itu usul fiqh? Ilmu usul fiqh adalah panduan utama ulama untuk berijtihad dan berfatwa. Secara umum, ia ada kaitan dengan semua ilmu syariat dan secara khusus ia berkait rapat dengan ilmu fiqh. Ahli teori undang-undang usuliyun biasanya mendefinisikan usul fiqh kepada dua pendekatan. Pendekatan pertama, definisi ialah berkenaan dengan pembinaan genitif iaitu idafah. Idafah merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu usul dan fiqh. Usul kata jamak daripada perkataan aslu. Menurut bahasa bererti asas iaitu apa yang dibina sesuatu di atasnya, sumber serta kaedah. Sedangkan menurut istilah perkataan aslu bererti dalil. Sebagai contohnya, ulama menyatakan dalil tentang hukum masalah ini ialah ayat tertentu dalam Al-Quran. Perkataan fiqh, sudut bahasa, bermaksud mengetahui atau memahami tentang sesuatu. Sedangkan fiqh menurut istilah mengetahui iaitu ilmu tentang hukum-hukum syarat bersifat amali yang diperolehi daripada dalil-dalil terperinci. Pendekatan kedua, definisi ialah berkenaan dengan tata nama iaitu alamiah atau laqabi. Ungkapan ini diambil secara keseluruhan iaitu usul fiqh. Menurut istilah, usul fiqh bermaksud ilmu membahaskan kaedah-kaedah yang digunakan oleh mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak berkaitan perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil tafsili. Contohnya, kewajipan solat ditunjukkan menerusi dalil Al-Quran sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus solah. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Berdasarkan nas tersebut, ulama usul fiqh mengeluarkan hukum menunaikan solat itu wajib terhadap setiap mukallaf. Yang seterusnya, usul fiqh ialah ilmu membahaskan tentang kaedah-kaedah yang dijadikan perantaraan untuk mengeluarkan hukum-hukum syarat berbentuk amali daripada dalil-dalil tafsili. Contohnya, firman Allah secara umumnya, setiap suruhan atau lafaz al-am membawa hukum wajib. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Surah Al-Nisa ayat 59. Perbezaan usul fiqh dan qawaid fiqh. Yang pertama, usul fiqh ialah kaedah atau metod yang digunakan untuk ulama fiqh di dalam istindad agar tidak terjadi kesalahan. Manakala qawaid fiqh merupakan himpunan hukum-hukum syarak yang serupa atau sejenis. Yang kedua, usul fiqh merupakan ilmu tentang kaedah mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalilnya seperti Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Ihtisan dan sebagainya. Manakala qawaid fiqh membincangkan hukum fiqh itu sendiri berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang dikumpulkan daripada hukum-hukum yang mempunyai persamaan sudut yang tertentu. Sebagai contoh, seperti kaedah tentang niat, syak, mudarat, adat dan sebagainya. Yang ketiga, sudut punca dan tempat ambilan. Usul fiqh berpunca daripada perbahasan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, nahwu, saraf juga balaghah. Sedangkan qawaid fiqh diperolehi daripada hukum syarak, fatwa-fatwa dan masalah-masalah fiqh. Yang keempat, kaedah-kaedah dalam usul fiqh lebih khusus kepada mujtahid dan mufti dalam usahanya untuk mengistindad hukum syarak daripada dalil-dalilnya. Manakala qawaid fiqh pula lebih khusus dengan ahli fiqh atau mereka yang menjadikannya rujukan untuk mengetahui hukum-hukum furu' sebagai penyelesaian. Yang kelima, sifat kaedah usul fiqh adalah umum dan menyeluruh. Manakala qawaid fiqh mempunyai pengecualian. Oleh sebab itu, ia disebut juga sebagai kaedah aghlabiyah, iaitu kaedah majoriti
atau kebanyakan, bukan umum qauli. Dan yang terakhir, hubungan dan kaitan usul fiqh dengan kawaid fiqh pula, di mana usul fiqh adalah dasar untuk mengistindat hukum-hukum fiqh yang bermacam-macam dan dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain. Maka ditetapkan sesuatu kaedah umum yang menghimpunkan hukum-hukum tersebut yang disebut teori atau kawaid fiqh. Fungsi usul fiqh. Yang pertama, perbahasan utama ilmu usul fiqh tentang kaedah-kaedah umum yang digunakan oleh ulama untuk mengeluarkan hukum daripada nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, membahaskan tentang dahlil-dahlil syarak dan kaedah yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang ketiga, ilmu usul fiqh membahaskan dahlil hukum disepakati seperti Al-Quran dan dahlil tidak disepakati seperti ihtisan serta kedudukannya dalam menetapkan hukum syarak. Yang keempat, menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum syarak, membicarakan dan membahaskan kaedah-kaedah hukum syarak yang umum, mengeluarkan hukum daripada dahlil-dahlil atau nas serta beramal dengannya. Yang kelima, skop perbahasan ilmu usul fiqh juga mengenai hukum tafsili dan wada'i. Yang keenam, menjelaskan tentang perbezaan dilalah lafaz yang berbagai-bagai. Sebagai contohnya, kedudukan dilalah lafaz khas terhadap lafaz am. Yang ketujuh, membicarakan mengenai kedudukan diri mukallaf, sudut sifat dan keadaannya, contohnya balik, gila, lupa dan sebagainya, iaitu sifat-sifat tersebut menyebabkan gugur taklif atau tanggungjawab syarak sepenuhnya atau mengurangkannya. Dan yang terakhir, usul fiqh menjelaskan berkenaan klasifikasi dahlil terhadap mereka yang dikenakan taklif syarak, juga mereka yang tidak dikenakan taklif. Kepentingan usul fiqh. Antara kepentingan usul fiqh yang pertama ialah mengetahui cara ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul fiqh dalam menetapkan hukum sesuatu masalah. Yang kedua, mengetahui kaedah ulama menetapkan sesuatu hukum serta kaedah istinbat berdasarkan dahlil syarak. Yang ketiga, mengeluarkan hukum baharu yang sentiasa berubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Yang keempat, untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. Yang kelima, dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dahlil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Yang keenam, melalui ilmu usul fiqh boleh mengetahui hukum syarak yang tidak dikeluarkan oleh para mujtahid dan dipandukan dengan pendapat ulama yang berselisih antara mereka. Hal itu bertujuan mencari yang kukuh serta pendapat yang berpegang dengan dahlil paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. Yang ketujuh, melalui ilmu usul fiqh, ulama yang berfatwa menjadi mudah bagi mereka untuk mengeluarkan hukum kerana ada landasan dan panduan. Yang kelapan, ulama dapat istinbat hukum dengan lebih tepat berasas nas. Seterusnya, dapat mengetahui hukum dan beramal penuh yakin, bukan bertaklid. Dan yang terakhir, mengetahui faktor dan punca ulama berselisih mengenai suatu hukum, juga mengeluarkan hukum baru yang tiada nas, Al-Quran dan Al-Sunnah. Tokoh usul fiqh. Sepanjang perkembangan ilmu usul fiqh yang bermula dari penulisan terawalnya menerusi kitab Ar-Risalah karya Imam Al-Syafi'i, telah banyak kitab yang ditulis oleh para ulama selepasnya berkenaan ilmu ini. Ia terbahagi kepada penulisan lama, mutaqaddimin yang bermaksud terdahulu, dan juga mutaakhirin yang bermaksud contemporary ataupun sekarang. Demikian juga terdapat kitab-kitab usul fiqh yang ditulis mengikut mazhab-mazhab fiqh tertentu. Antara kitab-kitab usul al-fiqh turat atau mutaqaddimin
yang ditulis berkenaan ilmu usul al-fiqh adalah seperti berikut. Kitab Ar-Risalah. Seperti yang kita tahu, individu pertama yang mula menulis sebuah karya khas berkaitan ilmu usul fiqh adalah Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah pada 204 Hijrah menerusi kitabnya Ar-Risalah. Yang kedua, kitab Al-Fusul fil Usul. Kitab ini merupakan antara karya terawal yang ditulis di dalam ilmu usul fiqh. Ditulis oleh Al-Syafi'i Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Jassas rahimahullah pada 370 Hijrah yang merupakan tokoh besar mazhab Syafi'i. Kitab Al-Fusul fil Usul ini ditulis dengan menggunakan Tahriqah Al-Hanafiyah. Yang ketiga, kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh. Kitab ini merupakan karya tulisan Al-Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Junani rahimahullah pada 478 Hijrah. Ianya ditulis mengikut tariqah Al-Mutakalimin, iaitu ahli kalam, iaitu sesuatu metodologi penulisan yang cenderung kepada pendahlilan berdasarkan akal serta tidak taksub kepada mana-mana mazhab. Yang keempat, kitab Al-Mustafa min Ilmi Al-Usul. Al-Mustafa adalah antara karya agung yang ditulis oleh Hajatul Islam Al-Ghazali rahimahullah pada 505 Hijrah. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang memasuki perbahasan mantik di dalam ilmu usul fiqh. Beliau sendiri telah menyatakan di dalam kitab tersebut, sebab ditulisnya kitab itu iaitu hasil dari permintaan beberapa kelompok yang mempelajari ilmu usul fiqh kepadanya. Yang kelima, Al-Musawwadah fil Usul Al-Fiqh. Kitab ini juga merupakan antara kitab usul fiqh yang ditulis oleh tokoh terdahulu. Menariknya, kitab ini kerana ia ditulis oleh ketiga generasi keturunan Taimiyah yang bermula daripada zaman Datuk hingga ke cucunya. Kitab ini mula ditulis oleh Syekh Al-Din Abu Al-Barakat Ibnu Taymiyah pada 652 Hijrah. Seterusnya disambungkan oleh anak lelakinya, iaitu Abdul Al-Halim bin Taymiyah pada 682 Hijrah, dan diakhiri oleh cucunya, iaitu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Al-Halim Ibnu Taymiyah rahimahullah pada 728 Hijrah. Kitab ini telah ditakhid oleh tokoh ulama semasa itu, iaitu Dr. Ahmad bin Ibrahim bin Abbas, cetakan Dar Al-Fadilah. Yang seterusnya, kitab-kitab usul fiqh mutakhirin ataupun contemporary. Antara kitab-kitab contemporary yang ditulis di dalam ilmu usul al-fiqh adalah seperti berikut. Yang pertama, ilmu usul al-fiqh. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Al-Wahhab Khalaf rahimahullah. Yang kedua, Al-Wajiz fil Usul Al-Fiqh, salah satu kitab moden yang sangat baik dalam menceritakan berkenaan ilmu usul fiqh. Ditulis oleh seorang tokoh ulama besar, iaitu Al-Alamah Al-Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Yang ketiga, Al-Usul min Ilmi Al-Usul, sebuah kitab ringkas yang ditulis oleh Fazilah Al-Syekh Muhammad bin Soleh Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau sendiri kemudiannya telah mensyarahkan kitab ini yang dinamakan sebagai Syarah Al-Usul min Ilm Al-Usul, yang menjadikan ia sejilid kitab yang tebal. Yang keempat, Al-Wadih fil Usul Al-Fiqh lil Mutabidin. Ini merupakan antara kitab yang ditulis oleh Fadilah Al-Syekh Dr. Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Fil Usul Al-Fiqh. Kitab ini ditulis oleh Al-Syekh Dr. Ibrahim bin Adwah Salkhini rahimahullah. Beliau merupakan tokoh agama yang besar di Syria, bahkan merupakan mufti bagi kawasan
Halab sehingga hari kewafatan beliau. Yang seterusnya, kitab-kitab usul fiqh menurut mazhab. Kitab usul fiqh yang terpenting dalam mazhab Hanafi ialah Al-Fusul lil Usul Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Jassas. Seterusnya, Al-Tawin Usul Al-Fiqh Abu Zaid Al-Dabusi. Dan seterusnya, Al-Usul Al-Syayashi. Selain itu, kitab usul fiqh yang terpenting dalam mazhab Malikiyah ialah Nafais Al-Usul fil Syarah Al-Masul oleh Ahmad bin Idris Al-Kharafi. Selain itu, kitab-kitab usul fiqh terpenting dalam mazhab Al-Syafi'i ialah Ar-Risalah oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Seterusnya, Al-Burhan oleh Imam Al-Haramain Abu Malik Al-Juwani. Seterusnya, Al-Mustafa oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang seterusnya, Wafatki Al-Adilah oleh Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar Al-Tamimi Al-Sama'ani. Syarah Al-Luma oleh Abu Ishaq Ibrahim. Okey, yang terakhir, Syarah Al-Luma oleh Abu Ishaq Ibrahim Al-Shirazi. Okey, selain itu, kitab-kitab usul fiqh terpenting mazhab Hambali ialah Syarah Al-Kuzab Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz Ibnu Al-Najjar. Seterusnya, Musawwadah fil Usul Al-Fiqh karya Amlu Tamimah. Dan yang terakhir, Al-Uddah oleh Abu Yala Muhammad bin Husin. Sekian, terima kasih.